Okay, so kita start kelas kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kalau pelajar tak clear, pelajar tolong maklum pada cikgu boleh mesej terus cikgu. Okay, mesej di ruang chatting lah. Okay, so ni cikgu lah. Okay, dan cikgu seorang YouTuber. Okay, first kali pelajar malam ni kita nak fokus pada kertas 2 lah. Kertas 2 pelajar kena ingat bahagian A ni 1 jam 10 soalan. Okey, plus minus 6 minit. Okey, markah dia 3 hingga 6 markah. Okey, so markah dia tak besar. Soalan dia 10 soalan, so 1 jam lah. Kalau boleh jawab cepat, kita jawab cepat. Okey, bahagian B kita ada 5 soalan. So make sure pelajar mahir melukis lah. Okey, untuk bahagian B ni kita ada lukis graf esok Kita ada lukis graf. Kita ada lukis set, kita ada lukis ketaksamaan, kita ada lukis rangkaian graf lah. Okey, dan sukatan serakan. Okey, so bahagian B 1 jam, bahagian C 20 minit lah. Okey, kalau sempat kita jawab semua Okey, pelajar jangan terikat dengan soalan Soalan 1 tak boleh settle, kita pergi soalan 2. Kita settle dulu. Soalan 2. Okey, dah settle soalan 2, kita pergi soalan 3. Dia pergi go through terus. Okey, lepas tu baru kita patah balik. Katalah bahagian A tu 1 jam. Okey, katalah soalan 1 tak boleh, 2 tak boleh, 3 boleh, 4 boleh, sambung. Kalau tak sampai 1 jam, kita settle bahagian A dulu. Tu form style dia lah. Okey, first kali malam ni cikgu nak bincang kekongruenan Kekongruenan ni, okey, cikgu nak bincang pembesaran lah. Okey, ni yang perlu kita tahu kongruen. Okey, kongruen tu apa kongruen? Bentuk sama, saiz sama, okey, walaupun kedudukan dia berbeza tu maksud kongruen. Okey, kita ada pembesaran, kita ada gabungan transformasi, kita ada tesselasi lah. Okey, so yang ni pelajar kena tahu. Okey, dan ni cikgu cerita SPM lah, SPM dengan markah dia. Okey, semua soalan ada gabungan transformasi. Okey, dan markah dia besar. Termasuk SPM ulangan baru ni pun markah dia 9 markah Okey, jadi tajuk ni penting lah. So cikgu recall balik. Okey, first kali translasi lah. Translasi. Pelajar take note yang atas ni ialah X, yang bawah ni ialah Y. So kalau cikgu conteng gambar ni, dia akan jadi yang ni ialah X, yang ni ialah Y. So kalau X positif, dia ke kanan. Ni positif. Kalau dia negatif, dia ke kiri. Y negatif, dia ke bawah. Y positif, dia ke atas. Yang ni pelajar kena tahu. Okey, so kalau soalan macam ni. Okey, X dia 4. So dia gerak 4 unit ke kanan. Kalau negatif 3, so dia akan gerak ke bawah. Ni translasi. Okey, yang kedua pelajar kena tahu pantulan lah. Okey, pantulan mesti ada pada garis. Sebab pantulan ni 1 markah. Garis tu 1 markah So kalau pantul, contoh X dia 5. So X5, so dia pantul ke sebelah. Okey, dan seterusnya kita ada pembesaran. So sebut saja pembesaran, mesti sebut faktor skala dulu, baru pusat pembesaran lah. Okey, kalau skema buku teks, dia sebut pusat dulu, baru faktor skala. Okey So kita nak dapat pusat pembesaran, kita cantum semua sekali. Bucu dia lah. Okey, kita pergi kepada yang terakhir sekali ialah putaran lah. Putaran dia kena ada 3, lawan jam dengan ikut jam. So kalau soalan cikgu macam ni lawan jam lah. Okey, putaran ni kita boleh guna jangka lukis. So kalau 90 darjah lawan jam dia macam ni lah. Gambar dia jadi macam ni. Okey. Boleh pelajar? Clear Okey, seterusnya. Okey, cikgu nak pergi kepada soalan yang pertama. Okey, cikgu padam dulu.
delete tadi ni. Okey. So soalan ni soalan pembesaran. Pelajar, soalan pembesaran. Okey, first kali kita tengok Raja di sebelah menunjukkan 3 objek dan imejnya di bawah transformasi pembesaran. Okey, perihalkan pembesaran dengan menentukan faktor skala dan pusat pembesaran untuk yang berikut. Okey, first kali kita tengok. Okey, first kali pelajar kena tahulah kalau ABC ni, kena tahu yang mana satu objek, yang mana satu image. So image ni yang ada koma dekat atas ni image. Okey, yang biru ni ialah objek. So cikgu besarkan sikit lagi. Okey. So kalau pembesaran mesti kita kena tulislah pembesaran dulu. Mesti tulis pembesaran. Okey, lepas tu baru tulis faktor skala. Okey, faktor skala K. K sama dengan image bahagi dengan objek. So image, kita tengok yang ni image dia, kita cari yang bahagian lurus senang kita nak kira. Okey, kalau cari yang lurus 1, 2, 3, 4, 5, 6. So image dia 6 bahagi dengan objek. So objek dia dekat bawah 1, 2, 3, 4. 6/4. So pelajar boleh tekan kalkulator je. 6/4. So kita kecilkan dapat 3/2. So pembesaran faktor skala 3/2 okey, pada titik. So titik dia kita kena cantum semua bucu dia lah. Okey, cantum semua bucu C dengan C. So kita cantum dia. Ambil pembaris, cantum. Okey, kalau nak pakai yang bucu A dengan A pun boleh. Nak pakai bucu B dengan B pun boleh. Okey, kalau dalam gambar cikgu. So kita tengok lagi sekali. Okey, so yang ni objek ni. So kalau kita nak cari pusat, kita ambil baris, kita cantum bucu dia. Cantum bucu dia, tarik ke bawah. Okey, kita cantum lagi satu bucu dia. Tarik ke bawah. So tempat cantuman tu ialah pusat pembesaran. So pusat pembesaran dia -2, -1. Okey, clear pelajar untuk soalan A? Untuk soalan A ni. Yang ni pelajar tolong tulis sikit. Pembesaran. Mesti ada perkataan faktor skala. 3/2 pada titik. Titik berapa tadi dia cantum tadi? -2, -1 Okey, -2, -1. Okey, so kalau kita bagi markah, dia 3 markah. Pembesaran 1 markah, faktor skala 1 markah, pada titik 1 markah. So 3 markah untuk soalan macam ni. Okey, kita pergi kepada soalan B. Okey, pelajar tengok soalan B. Okey. Apa ni? Semua ada jawapan. So, cikgu nak pelajar cari sendirilah. Okey, so mesti tulis dulu pembesaran. Mesti tulis faktor skala. Mesti kira faktor skala berapa. Pelajar cuba dulu untuk soalan B ni. Berapa jawapan dia untuk soalan B? 1/3. Yep. 1/3 itu. 1/3. Okey, so macam mana kita dapat 1/3 pembesaran dia? So kita akan tulis macam ni Pembesaran. Okey, mesti tulis faktor skala. Okey, so faktor skala formula dia K sama dengan image
bahagi dengan objek. So, dua ni mana image? Yang ni image, yang ni objek. Yang ada koma ni image. So, image dia kita cari. Kat sini 1, kat sini 1, 2, 3. 1/3. So, faktor skala 1/3. Pada titik, titik berapa dia cantum? 13/10. 13/10. Yang lain dapat? So, titik tu kita cantum ambil bucu cantum. Okey, so ambil bucu cantum. Okey, so kita akan dapat pusat pembesaran dia. Okey, 13, 13/10. Okey, seterusnya cuba yang C. Cikgu nak pelajar cuba yang C. Tulis jawapannya. Putaran 180 cikgu. Dia tak ada putaran, dia pembesaran saja. Pembesaran saja. Tak dibuat ada putaran cikgu. Tak, yang ni tak ada putaran. Yang ni soalan untuk pembesaran. So soalan ni cikgu nak pembesaran saja sebab dia bukan gabungan bukan gabungan transformasi ni, dia satu jawapan je. So dia mesti pembesaran. Okey, faktor skala berapa? Faktor skala 2 Ashraf. Faktor skala dia berapa? Yang lain boleh respon? Dua negatif 2. Kenapa negatif 2? Okey, ni kita cantum negatif 2. Okey, so cantum. Awak kena cantum N dengan N tu. Cantumkan dia. M dengan M. So, baru kita dapat pusat dia. 2 negatif 5. So, kenapa dia negatif? Faktor skala dia negatif. Yang C ni. Sebab image songsang. Okey, so kita tulis jawapan dia. Cikgu tulis jawapan. Besok jangan salah soalan macam ni. Pembesaran. Okey, faktor skala. Faktor skala mesti K sama dengan image bahagi dengan objek. So, mana satu image kat sini image. So, image ni kita cari yang mana? Yang senang kita kira kat sini lah. 1, 2, 3, 4. So, 4 per kat sini 1, 2. 4/2 ialah 2. Tapi kenapa negatif 2? Sebab objek dia terbalik. Negatif 2 pada titik. Titik berapa tadi awak dapat? 2 negatif 5. 2 negatif 13. 13. Betul? 2 negatif 13 tadi Itu salah cikgu. Macam ni dapat negatif 13 tu, bukan negatif 5. 2 negatif 5. Sorry Ni 2 negatif 5. Okay, sorry. 2 negatif 5. Cikgu tak pasang tadi Okay, beres. Clear ni? Clear? Ya. Okay, pelajar cuba yang ni pula. Yang soalan percubaan SPM tak lepas Ni percubaan Pahang tak lepas. Okay, Rajah 9 menunjukkan 3 sisi 4 A, B, C, D, E, F, G, H dan J, K, L, M dilukis pada suatu satah kartis. Okey, J, K, L, M ialah image. So, yang mana image? Yang besar ni. Ni ialah image. Bagi A, B, C, D. Jadi, A, B, C, D ni ialah objek. Yang ni ialah objek. So, untuk soalan macam ni. Okey, di bawah gabungan transformasi. Okey, ni Faris cikgu kata gabungan transformasi. Bila gabung dia ada dua proses. X dan Y. So, mesti baca Y dulu baru baca X.
Mesti ambil yang belakang dulu. Okey, so untuk soalan macam ni, pelajar kena tahu macam mana objek jadi image. Kena tahu. Okey, so kita tengok. Okey, so sekarang ni ialah objek. Okey, ni objek. Objek dia macam ni lah. Gambar cikgu clear tak tahu pelajar? Clear ke kecil sikit? Okey, yang ni ialah objek. So macam mana objek jadi image? Dia akan bagi satu lagi objek sebagai panduan. So yang sebagai panduan ni, yang ni mesti jadi macam ni. So macam mana yang ni jadi yang kuning ni? Kira pantulan ke cikgu ke macam mana? Okey, pantulan lah. Dia pantul. Yes. Pandai awak jawab, pantulan. So dia pantul jadi macam ni. So kita mesti tulis lah. Kalau pantulan mesti ada apa? Garis. Pantulan pada garis Y. Pantulan pada garis Y. Y. Y sama dengan 4. Okey, beres. Y sama dengan 4. Mesti tulis ni. Y sama dengan 4 ni. Dia pantul kat sini. Pantul tu macam cermin lah. Okey, lepas tu. Sekarang ni macam mana objek ni jadi yang ni. Yang besar ni. Yang ni jadi macam ni. Boleh respon? Pembesaran aku. Pembesaran. Pembesaran mesti ada apa? Faktor skala. Faktor skala. Yang lain boleh respon juga. Faktor skala apa? Negatif 2. K sama dengan image bahagi dengan objek. Image yang mana image? Yang besar ni image Ashraf tengok ni. Yang besar ni ialah image. Yang ni ialah objek. Okey, so image dia 1, 2. Objek dia 1. 2/1 ialah 2. Kenapa negatif? Tapi mesti ada negatif. Kenapa negatif? Sebab dia songsang. Betul? Dia terbalik. Okey, negatif 2 pada titik. Titik berapa? Cantum bujur dia. Sini dengan sini. Betul Okey, yang ni dengan sini ya. Okey, so kat sini 3. 3. Okey, untuk soalan macam ni 5 markah. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, katalah sekarang ni katalah pelajar tulis tadi. Okey, cikgu terima jawapan pelajar tadi. Katalah awak tulis pantulan pada garis Y. So hanya betul pantulan saja 1 markah. Jadi yang bawah ni dia tak akan dapat full mark Dia hanya akan dapat 2 saja walaupun jawapan awak betul. 2 je. Dia syarat dia yang atas ni mesti full mark. Baru bawah full mark. Clear? Clear. Okey, lagi satu. Okey, lagi satu. Okey, soalan ni menarik lah. Soalan ni dia macam-macam jawapan Dia boleh jadi 20 sampai 20 jawapan. Okey, katalah macam ni. Okey, kita belajar dah. Macam mana objek jadi image. Macam mana objek jadi image kat sini. Okey, boleh tutup mic dulu. Siapa yang buka mic tu? Okey, beres. Thank you. So, macam mana objek jadi image? Kalau kita nak abaikan objek yang kedua pun boleh. Just pelajar pantul je kat sini. Pantulan. So, pantul cari tengah-tengah. Okey, katalah pantul dekat sini. So, pantulan, pelajar akan tulis kat sini. Pantulan pada garis
X sama dengan 3. So pantul kat sini. Lepas tu yang ni macam mana objek jadi image kat sini? Pembesaran. Pembesaran, faktor skala. Skala 2 lah. Sebab dia bentuk dia sama, dia tak terbalik. Pada titik. Okey, cantum je bucu dia. Cari titik dia, cantum bucu ni. Yang ni dengan yang ni, cantum Okey, katalah macam ni. Okey, so dia cantum kat sini. So titik dia 3, berapa ni? 4, 6, 7 3, 7. Boleh juga. Soalan macam ni, 1 markah, 2 markah, 3 markah, 4 markah, 5 markah. Jadi jawapannya macam-macam. Kita tidak terikat pada gambar yang kedua. Okey, clear Okey, seterusnya cikgu nak masuk tajuk yang kedua. Okey. So pelajar ada kertas Okey, kita masuk tajuk yang kedua, locus lah. Locus. Ulang. Okey, ulang yang ni yang penjelmaan ni. Okey, sekejap pelajar bagi cikgu seminit. Sekejap. Sorry. Okey, so cikgu ulang balik. Cikgu ulang balik lagi sekali cikgu ulang. Okey, untuk soalan macam ni, kita baca dulu soalan. Okey, so kita kena tahu yang mana satu image, yang mana satu objek. JKLM ialah image, yang ni ialah objek. Okey, dan dia akan bagi objek yang kedua macam ni. Dia akan bagi objek yang kedua. So, kita kena tahu macam mana objek jadi image. Okey, tadi cikgu bagi jawapan dia, 2 jawapan Okey. So, cikgu bagi jawapan lagi satu. Yang mudah untuk pelajar jawab lah. Jadi, kita jangan terikat dengan gambar yang warna kuning tu. Gambar yang kedua tu. Okey. Tapi kalau pelajar boleh jawab yang kedua, baguslah. Bila yang ni jadi macam ni, kita tahu. Pembesaran dia jadi macam ni, dia mesti K dia mesti negatif. Okey, so sekarang ni cikgu tunjuk kaedah yang mudah. Okey, kaedah yang mudah, kita pantul dekat sebelah macam ni. Kalau pelajar nak pantul macam ni pun boleh, tak ada masalah. So, kita tulislah pantulan dia. Kalau kat sini, pantulan pada garis. So, garis kat sini lah. So, garis X sama dengan 5. Lepas tu baru pembesaran. So, pembesaran, faktor skala dia sama. Faktor skala dia tetap 2 sebab kita dah kira tadi. Pada titik, so titik dia kita kena cantum bucu dia. Titik dia dah jadi lain dah, cantum bucu ni. Ambil cantum bucu ni dengan bucu ni, cantum dia. So, kita akan dapat titik dia kat sini. Okey, berapa ni? 8, 7. So 3 markah untuk soalan ni. 1, 2. Okey, yang kedua ni 3. 1, 2, 3. So 5 markah kat sini. Clear pelajar? Clear Okey, macam-macam jawapan ada. Okey, so seterusnya. Kita jawab yang kedua. Okey, kita sambung soalan B Tengok soalan B, cikgu tertinggal tadi. Okey, diberi JKLM mewakili suatu kawasan yang mempunyai luas 129.6.
Okey, JKLM ni ialah image, kita tahu So image dia ni luas dia 129.6. Hitung luas dalam meter persegi kawasan yang diwakili oleh ABCD. Jadi kita nak cari luas objek. Image dia dah bagi 129.6. 129.6. Sekarang ni kita nak cari objek. Okey. Untuk soalan macam ni, pelajar kena hati-hati Pelajar kena kira betul-betul. Okey, image image IK2O formula dia IK2O. Okey, so sekarang ni kita nak cari objek. Okey, image dia berapa? 129.6. Sama dengan K dia apa dia? K dia faktor skala tadilah. Kalau faktor skala negatif 2 pun boleh, 2 pun boleh. Sebab dia bila dia kuasa 2, dia akan jadi genap lah. Darab dengan objek. So tolong kira objek dapat berapa? Berapa objek dia? 32.4. Okey, yang ni just tekan kalkulator lah. Sisoh-sisoh dapat jawapan. So objek dia 32.4 dan seterusnya kita kena baca ni. Cari beza image dan objek. So image 129.6 tolak dengan objek. Tolak dengan 32.4. So kita dapat jawapan dia. Berapa jawapan dia pelajar? 97.2. 97.2. Beres, clear. Clear kat sini. Clear Okey, kena tahu macam mana objek jadi image, kena tahu faktor skala image bahagi dengan objek. Esok awak master betul yang ni. Okey, so cikgu pergi kepada soalan seterusnya. Soalan yang kedua, soalan locus lah. Locus kita tengok sikit nota cikgu. Okey, locus ni ada 5 bentuk 5 bentuk. Okey, locus dalam 2 dimensi Okey, yang pertama sekali locus bagi titik yang berjarak tetap dari satu titik. So dari satu titik dia ada perkataan dari dekat sini. Cikgu nak highlight kat sini dari. Tengok dari mana. Kalau dari satu titik, locus dia mesti berbentuk bulatan. Locus dia macam tu. Dia gerak-gerak pusing macam tu. So dia akan jadi bulatan lah. Okey, ni locus dia. Okey, yang kedua kita tengok. Locus bagi titik yang berjarak sama dari 2 titik tetap. So dari, tengok dari mana? 2 titik tetap. So kita ada 2 titik macam ni. Okey, jadi locus dia mesti garis berserenjang. Okey, jadi locus dia pembahagi 2 sama serenjang lah nama dia. Ni locus yang kedua. Okey, locus yang ketiga. Locus bagi titik yang berjarak tetap dari. Dia ada perkataan dari satu garis lurus lari. Kalau kita ada satu garis lurus lari macam ni, locus dia mesti 2 garis macam ni. Yang merah tu ialah locus. Okey, ni sepasang garis lurus lari lah kalau nama dia. Kalau esok dia tanya nama, tulis Okey, yang keempat, locus bagi titik yang berjarak sama dari 2 garis. So kalau ada 2 garis, locus dia mesti kat tengah-tengah. So 1 garis lari lah. Okey, dan locus yang keempat, locus bagi titik yang berjarak sama dari 2 garis lurus yang bersilang. Okey, so kita ada 2 garis macam ni. Okey, jadi locus dia mesti di tengah-tengah. Kalau kita ada 2 garis macam ni, locus dia ada 2 lah. 1, 2. So nama dia pembahagi 2 sama sudut. Okey, kita tengok jawapan pelajar. Kita tengok contoh dulu satu. Tengok contoh dulu. Okey, Raja menunjukkan segi 4 sama ABC D yang dilukis pada grid segi 4 sama bersisi 1 unit. So sisi kat sini nampak mouse cikgu ni 1 unit. Titik X dan titik Y ialah 2 titik yang bergerak di dalam segi 4 sama ABCD tersebut. Okey, pada Raja
Dia minta kita lukis lah. Okey. So yang pertama sekali, lokus bagi titik X yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 7 unit dari A. So 7 unit dari A Kita kira petak lah dari A. Okey, dari A maksudnya lokus dia berbentuk bulatan lah. Dia bulatan besar tapi kita buat separuh je lah sebab dia nak dalam segi 4. Okey, yang kedua, lokus bagi titik Y yang bergerak dengan keadaan jaraknya adalah sentiasa sama dari garis AB dan garis CD. So, garis AB satu garis, garis CD satu garis. So, kalau dua garis, lokus dia mesti di tengah-tengah macam tu. Jadi, kita plotkan. Okey, pertemuan dia lah. Boleh belajar? Boleh? Boleh Okey. So lagi, kalau macam ni, lokus macam ni. Okey, lokus bagi titik X, kita baca soalan dulu. Raja menunjukkan 4 segi 4 sama. Bersisi 2 cm digabungkan. So semua 2 cm ni. Okey, titik X dan titik Y ialah dua titik yang bergerak dalam segi 4 sama PRTV. So PRTV dalam dia lah segi 4 ni. Okey, dia minta kita lukis lokus bagi titik X yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 2 cm dari M. Sentiasa 2 cm dari M. Maksudnya dari satu titik lah. Jadi lokus X tu ialah berbentuk bulatan sebab dia dari satu titik. Kalau B, lokus bagi titik Y yang bergerak dengan keadaan jaraknya adalah sentiasa sama dari garis PR. Mana PR? PR di atas dengan PV. Pelajar perasan tak? Kalau PR dengan PV. So, lokus dia mesti bucu macam ni lah. Okey, jadi pertemuan dia ialah macam ni. Clear pelajar Clear? Okey, kita jawab soalan. Kita jawab soalan lah. Cikgu tak nak cerita yang ni lah. Okey, kita jawab soalan. Tengok soalan awak. Rajah 4 di ruang jawapan menunjukkan sebuah rhombus PQRS dilukis pada grid sisi 4 sama bersisi 1 unit. X dan Y ialah titik yang bergerak dalam rajah. So yang pertama sekali, lokus bagi titik X sentiasa berjarak sama dari garis PS dan QR. So kita ada satu garis PS. Kita ada garis QR. So dua garis kan. Jadi lokus dia mesti di tengah-tengah, betul? Betul tak antara dua garis? Mesti tengah-tengah macam tu. Okey, seterusnya. Lokus bagi titik Y sentiasa berjarak sama dari titik. So kita tengok dari titik. Titik P dengan titik R. So kalau dua titik, lokus dia mesti berserenjang. Mesti garis berserenjang macam tu. So tempat cantuman dia tu, kita tandakan X. Boleh belajar kat sini? Boleh Okey, dia tak kira gambar tu datanglah gambar bentuk macam mana pun. Gambar bentuk segitiga ke, gambar bentuk segi 4 ke. Kita tahu. So kalau cikgu conteng sikit lah kalau macam ni. Kalau soalan periksa macam ni Tengok keadaan soalan lah. So kalau soalan macam ni. Ni gambar segi 4 macam ni. Kalau dia kata garisan AB dengan CD. Contoh macam ni Antara garisan AB dengan CD. So lokus dia mesti tengah-tengah. Zas satu macam tu. Kalau dia kata antara garis BC dengan AC, lokus dia mesti tengah-tengah. Zas macam ni. Okey, kalau dari satu titik, pelajar tengok bacaan dia. Contoh daripada titik D. Okey, sentiasa berapa? 3. Contoh 3 lah kat sini 3. So, sentiasa 3. So, kita cantum dia jadi bulatan macam ni. So, tempat pertemuan ni kita tandakan X lah.
Tengok pada soalan esok. Clear yang ni? Clear Cikgu nak sambung sikit lagi ni. Okey, boleh. Alhamdulillah. Okey, kita masuk kepada soalan seterusnya, pelan. Pelan dan dongakkan Okey, so pelan dia macam ni lah. Ni macam ni. Okey. So sekarang ni, kalau esok dia bagi pada kita sukuan. Pelajar kena take note macam ni. Kalau dia bagi sukuan macam ni. Okey, dia dah bagi dah sudut 45 kat sini. Sebelah 45 mesti P. Ni formula cikgu lah. Perempuan dari syurga. Maksudnya pelan depan sisi. Ingat je, kalau pelan macam ni dia dah bagi siap-siap kita tahu, oh perempuan dari syurga ni. Kalau sebelah 45. Kalau soalan dia macam ni, sudut 45 kat sini, kat sebelah dia mesti perempuan dari syurga. Senang nak ingat. Okey Clear yang ni? Okey. Clear tak? Clear, beres. Okey, so sekarang ni kita tengok soalan. Okey, katalah soalan dia macam ni. Ni soalan dia macam ni. Kalau kita tengok daripada X, pelajar tengok daripada X. So, bila kita tengok daripada depan, kita tengok yang mana yang besar. Yang belakang besar ke yang depan besar? So, yang belakang besar kan? So, yang belakang besar ni kita lukis dulu yang belakang. Kalau tengok daripada depan, yang belakang dia besar, kita lukis dulu belakang siap-siap macam tu. Okey, lepas tu kita lukis yang depan pula. Okey, so kita lukis yang depan macam ni. So kita akan dapat gambar macam ni lah, depan. Lukis kat depan dia. Boleh faham tak pelajar? Sekejap, kenapa lari ni? Dia baca semua Okey tak apa. So kita akan dapat macam ni lah gambar dia. Lukis yang belakang, lepas tu lukis yang depan dekat atas dia. So akan dapat macam ni. Okey, kalau kita tengok daripada tepi So gambar dia macam ni. Okey, kita tengok daripada sini. Cikgu lukis full dulu. Tengok daripada Y. Yang mana yang besar sekali? Merah, betul? So kita lukis yang merah tu besar siap-siap. Lepas tu baru kita lukis depan. Biru ni. Lukis depan kat atas dia. Lepas tu baru kita lukis belakang. So belakang ni kita tak nampak ni. AB ni kita tak nampak ni. AB ke AD? AD ni kita tak nampak. So tak nampak ialah garis putus-putus. Okey, untuk soalan garis putus-putus ni 5 markah Ni 5 markah. So kalau tak ada garis putus-putus, pelajar tertinggal lah. Garis putus-putus ni tak ada Okey, bila tak ada garis putus-putus, pelajar hanya layak dapat 1 markah sahaja. Yang ni kena clear. Boleh pelan boleh tak pelajar? Boleh? Boleh Okey. So cikgu rasa cikgu ada animation lagi satu Kat mana cikgu nak cari Sekejap. Soalan pilihan Okey, kita tengok yang ni sekejap. Betul tak hilang ni. Okey, so kita tengok yang ni Okey, yang ni untuk kertas 1. So kalau kita tengok daripada L, pelajar. So gambar A kita terima tak? Kita terima Sebab kita terbalikkan dia jadi gambar dia.
Kalau cikgu B terima tak B? Pelajar tolong jawab, B tu terima tak? B kita terima sebab mata dia duduk tepi. C terima tak C? C pun terima D tak terima lah. D tu ialah songsang sisi. Okey, kalau awak pusing lah gambar ni warna coklat ni, pusing macam mana pun takkan dapat D ya, tak terima. Okey, so kita tengok. Kalau tengok pandangan daripada X, okey, kita tengok awak akan nampak yang ni kan. Okey, awak akan nampak yang ni betul. Tapi cikgu kata lukis yang belakang dulu betul. Okey, sebab bila kita cantum dia akan dapat macam ni. Ni gambar dia. Ni gambar dia. Okey, kalau macam ni. Kita lukis pelan. Tengok daripada atas. Tengok daripada atas mana yang besar? Yang bawah besar PQML ni besar. So mesti lukis yang bawah dululah. Okey, sebab kita akan nampak yang ni. Kita akan nampak yang ni. Kita akan nampak yang ni. Kita akan nampak satah condong. Okey, so kalau cikgu cantum, gambar dia akan jadi macam ni lah. Okey, settle Okey, seterusnya. Tengok daripada Y. Tengok daripada Y mana besar, yang belakang dia besar. Betul? Okey, so kita akan nampak yang ni. Kita akan, okey, kalau cikgu lukis belakang dululah. Okey, belakang. So, belakang macam tu. Okey, tapi dekat sini kita tak nampak ni. Dekat sini putus-putus 5 markah ni. Dekat sini Sebab kita nampak gambar warna biru saja. Clear soalan ni? Clear pelajar? Okay, clear. Okay, settle. Soalan pelan dongakkan, settle. 3 bab dah. Okay, kita pergi kepada soalan seterusnya. Okay, bab seterusnya. Raja di sebelah menunjukkan. Kita masuk tajuk trigo trigo. Okay, Raja dekat bawah ni lah menunjukkan graf fungsi Y sama dengan sin X bagi 0 hingga 360. Lakarkan setiap fungsi trigo berikut. Okey, so untuk tajuk trigo ni, pelajar kena tahu 3 lah. 3. Okey, yang pertama sekali cikgu conteng. Sin dulu. So, kalau graf sin, dia mesti bermula dengan 0. Dia akan jadi macam ni. 1 putaran lengkap. Okey, nilai dekat sini 1. Nilai dekat sini 1. Okey, ni graf sin. Okey, kalau cikgu lukis graf cos, dia bermula dengan 1. So, 1 ayunan lengkap dia macam ni. Ni 1, yang ni negatif 1 sorry Ni negatif 1. Okey, ni ialah graf cos 360 360 darjah. So, kat sini 180. Terus 80. Okey, so kat sini 180. Okey, daripada untuk soalan macam ni, pelajar kena tahu graf sin dengan graf cos. Yang ni Y sama dengan cos X. Mula dengan 1. Okey, untuk soalan macam ni, just tahu sin mula dengan 0. Graf cos mula dengan 1. Dan pelajar kena tahu garisan tengah-tengah ni kita panggil dia garisan keseimbangan. Ni keseimbangan. Seimbangan. Okey. Lepas tu daripada sini, 1 ayunan lengkap ni ialah T, tempoh. Ni pelajar kena tahu. Dan pelajar kena tahu daripada titik keseimbangan ke atas ni ialah amplitude. Amplitude. Okey, so amplitude dia 1. Okey, dan graf ni dia asal dia sebenarnya datang daripada Y sama dengan A sin BX plus C. Okey, A amplitude. Amplitude. B tempoh. C ni pintasan Y.
Okey, take note yang ni dulu. Ni yang paling penting sekali. Okey, baru kita boleh jawab soalan ni. Clear pelajar? Clear tak? Clear Okey, cikgu tunjuk sikit. Animation sikit Okey, so 3 graf ni pelajar kena tahu. Cuma graf tangent kita tak belajar lah malam ni. Sebab graf tangent dia graf yang sukar pelajar buat Okey, untuk SPM kita jangka akan keluarlah tangent tu sebab tangent dah beberapa kali tak keluarlah. Okey, kita tengok graf sin dulu. Ni graf sin kalau daripada jadual dia bermula dengan 1 bermula dengan 0, dia berakhir dengan 360. Ni graf sin. Okey, kalau graf cos dia mula dengan 1 okey dan berakhir 360. Okey, dan ni graf tangent lah. Kalau kita tekan kalkulator nilai dia akan dapat macam ni graf tangent. Okey. So ciri graf cikgu tak cerita. Okey, ni persamaan dia tadi. A amplitude, B tempoh, C pintasan. Okey, kita tengok Okey, tempoh ayunan ni daripada titik kat sini sampai dekat sini Okey, garisan tengah-tengah dia garisan keseimbangan, yang atas dia tu kita panggil dia amplitude. Okey, daripada titik keseimbangan sampai ke puncak. Okey, amplitude. Okey, so kita tengok. Okey, ni soalan awak. Soalan awak ni graf asal. Y sama dengan sin X. Okey, kita tengok soalan. Tulis dekat gambar yang pertama A tu Y sama dengan 2 sin X. Tulis dulu. Okey. So 2 ni ialah amplitude. Conteng sikit. So kalau 2 tu amplitude, maksudnya ni amplitude dia 1 kan. So kalau 2 dia naik macam ni lah. Mana gambar cikgu? Okey, dia akan naik macam ni. Ni gak jadi macam ni. Tolong lukis yang biru ni. Clear? Clear tak pelajar? Clear Sebab asal dia, contoh sikit, asal dia sebenarnya Y sama dengan A sin BX plus C. So C dia ni pintasan dia ialah 0, C 0. B ni ialah 1 ayunan lengkap. 1. A ni ialah 2, amplitude dia 2. So amplitude dia naik 2. Tapi kita tak tulislah Y sama dengan 2 sin 1X tambah 0. Kita tak tulis macam ni. Kita akan tulis Y sama dengan 2 sin X saja. Clear Okey, seterusnya. Yang kedua. Okey, kalau macam ni. Okey, 2 tu ialah tempoh ayunan. Tempoh dia berubah. Maksudnya dia 2 kali ayun. 2 kali ayun. Yang ni 1 ayunan. Dia 2 kali ayun sampai 360. So kita akan dapat macam ni. Ni 1 ayunan. Yang ni 1 ayunan. Dia akan jadi macam ni graf dia. Tolong lukis. Esok dia bagi Pak X, Pak Y pada awak. Dia bagi nilai tu mesti boleh lukis Clear tak ni? Ni asal dia datang daripada mana ni asal dia? Asal dia Y sama dengan A sin BX plus C. A dia ialah 1. So dia tak tulis 1 sin. B dia ialah 2. B ni kan tempoh ayunan 2. X tambah 0. Dia tak tulislah 0. Dia tulislah macam ni je. Ni macam ni. Maksudnya 2 kali ayun sampai 360. Kalau soalan dia macam ni Sekejap. Y sama dengan sin 3X. Maksudnya 3 kali ayun.
Baru sampai kat sini. Yang ni kena bahagi 3 lah. Bahagi 3. Bahagi 3 siap-siap. Ni satu ayunan. Zas. 2 ayunan. Zas. 3 ayunan. Zas. Macam tu. Kalau 3 lah. Clear Okey, beres. Senang. Okey. Soalan C. Okey, yang ni tambah 1. 1 tu apa dia 1? 1 ialah pintasan Y tadi kan. So 1 tu pintasan Y. Okey, tolong tulis sikit. Kalau positif 1, dia bergerak ke atas. 1 unit dia bergerak ke atas 1 je tu. Okey, tu ialah titik keseimbangan dia lah. Jadi graf dia akan dapat macam ni. Okey. Clear? Tolong conteng sikit. Esok mesti boleh jawab soalan ni. Ada soalan nak tanya? Cikgu buka. Ni asal dia daripada mana? Y sama dengan A sin BX plus C. A dia 1. Ayunan dia 1. C dia ni dia dah bagi 1. C ni ialah titik keseimbangan. Dia lah pintasan Y. Ni pintasan Y. Pintasan Y. Bermakna graf tu mesti mula dengan Y macam ni. Ya. Dia akan mula macam ni. Ni titik keseimbangan dia. Kalau kat sini 2, mesti naik 2. Formula dia tak perlu hafal. Dia faham je ni. Zahirah dia kena faham je. Dia kena faham yang ni je. Sama ada soalan dia tu. Okay. Y sama dengan A sin BX plus C. Pelajar kena faham. A ni amplitude. Amplitude ni yang ni. So kalau soalan macam ni. Y sama dengan 3 sin X. Ni 3 ni amplitude. Graf dia mesti naik 3. 3 macam tu. Ni 3. Amplitude dia 3. Kena faham yang tu je. B ni tempoh ayunan. Berapa kali ayun sampai 360. Okey, C ni ialah pintasan dia. Clear tak, pelajar? Kiranya kalau dia tambah, kena naik ke atas. Ya, betul. Kalau dia tolak, turun bawah. Tengok dia pintasan dia ni. Ni pintasan ni dia tempat dia bermula lah graf tu. Kalau tambah 1, mula dengan 1. Asal dia kan tak ada, kosong. Clear Okey, beres. Senang ajar awak ni. Okey Okey, so cikgu ada lagi nak bincang. Okey. Okey, yang ni. D. Tulis sikit D. D ni amplitude dia berapa? Amplitude dia berapa? D. 2. Tempoh ayunan dia berapa? 2 juga. Okey. So graf dia macam mana graf dia? So amplitude dia 2 lah. Ni tempoh ayunan 2. Okey, amplitude dia 2. So dia kena naik macam tu. Ni gambar dia. Beres soalan ni? Ni soalan trial Pahang tahun lepas pun soalan macam ni kak. Lebih kurang lah. Okey So sambung. Okey. So esok dia akan bagi, dia tak bagi graf pada awak esok. Dia akan bagi paksi saja macam ni. Cuba lukis dulu yang A tu. Tolong lukis. Nanti awak compare dengan jawapan cikgu. Lukis gambar A. Cikgu bagi masa. Yang B tu kita tak bincang. Cikgu nak awak lukis A dulu. Macam mana graf dia? Dah siap dah? Nah, dah siap bagi tahu cikgu. Kalau suara cikgu slow bagi tahu
titik minimum maksudnya ni graf cos kan. Graf cos mula dengan 1. Graf cos mula dengan 1. Titik minimum dia kosong. Rasa macam betul kosong. Kita tengok jawapan dia. Yang lain dah lukis dah. Yang lain tak respon pun. Kurang faham lah cikgu. Yang mana yang kurang faham yang mana? Yang ni lah soalan ni. Yang kos ni. Soalan ni sebab dia cos kan. Okey, kita tengok. Okey, ni graf asal dia betul. Cos dia mula dengan 1. Clear? Graf cos kan mula dengan 1. Tadi kita cerita tadi. Okey, so amplitude dia berapa? 2. Okey, dia tak boleh start 2. Ni kita tengok amplitude dia. Amplitude dia 1 kan. Okey. Betul lah. Amplitude dia 2. So amplitude dia 2. Dia jadi macam ni graf dia. Okey. Lagi satu. Titik keseimbangan dia 1 kan. So buat naik 1 atas. Dia akan jadi 1 ke atas tu. Titik keseimbangan dia kat atas macam ni kan. Betul? So dia kena start dengan 3. Badai Ashraf? Okey, tak apa. Conteng sikit lah. Mana soalan cikgu tadi? Okey, so sekarang ni kena tahu satu. Okey, yang pertama sekali ni. Ni ialah amplitude A. Amplitude. Yang ni ialah titik keseimbangan ataupun pintasan Y. Okey, graf cos dia mesti bermula dengan 1 macam ni. Ni satu ayunan lengkap. Okey, 360 So kat sini 180. So kat sini 90, kat sini 270. Okey, ni amplitude dia ialah 1. Ni amplitude dia lah. Amplitude dia sini sini, yang ni ke sini. Ni ialah 1 amplitude dia. Okey, so sekarang ni kita tengok. Kalau pintasan Y, dia bermula dengan 1. Okey, so kalau cikgu lukis balik gambar dia, dia akan jadi macam ni. Kat sini 1 kan. So titik keseimbangan dia duduk kat sini. Okey, dan amplitude dia mesti 2. Ni amplitude 2. Amplitude dia mesti 2 kat sini. Maksudnya kat sini dia akan jadi negatif 1 lah. Sebab kat sini kan 2, kat sini kan 2. Okey, so graf dia mesti macam ni. Bermula kat sini. Okey. Mesti macam ni. So, kalau Ashraf tanya cikgu tadi, titik minimum dia. Ni titik minimum dia. Minimum dia negatif 1. Maksimum dia kat sini naik 2 kan. Akan jadi 3 lah kat sini. Jadi maksimum dia ialah 3. Kalau soalan tu tanya lah. Titik maksimum. Clear tak? Clear. Clear Nanti awak tengoklah video balik banyak video cikgu soalan ni. Okay, so clear. Yang paling penting sekali main point dia dekat sini. Graf sin titik keseimbangan dekat 2. Titik keseimbangan dia dekat 1. Dekat 1. Dia tak boleh dekat 2. Ni titik keseimbangan dia duduk sini. Sekejap dia graf dia bermula dengan 1. Kalau graf cos, okey Ashraf. Cikgu faham kenapa awak kata titik keseimbangan dia. Okey macam ni Ni titik keseimbangan dia, asal dia kat sini. Ni asal dia. Ni graf cos. Okey. So bila dia tambah 1, dia naik ke atas 1. Titik keseimbangan dia duduk kat sini.
dia mesti start kat sini. Ni ada naik 2, turun 2 ni. Clear tak? Ya, okey, beres. Okey, so habis untuk soalan ni. Soalan tangent tak cerita. Soalan lain tak cerita. Okey, so habis cikgu nak pergi kepada soalan yang penting lah. Soalan kebarangkalian. Pelajar tengok soalan kebarangkalian. Ini soalan set, soalan gambar raja pokok. Soalan ni dulu boleh? Soalan ni ya. Soalan okey. Cikgu nak pelajar cuba soalan ni. Cikgu bagi masa. 5 minit dah pelajar cuba soalan ni. Okey, pelajar cikgu nak persamaan dulu. Persamaan yang pertama boleh respon. Persamaan yang pertama. Jualan tin bagi warna, setiap warna RMX. RMX ni tin besar kan? So kat sini X lah. Okey, dan tin kecil Y. So kat sini Y. Okey, persamaan dia pelajar. Persamaan. Okey, so kita ambil yang ni dulu Merah dulu 2X tambah dengan 1Y sama dengan merah berapa ringgit? Cat merah 28. Okey, persamaan yang kedua. Okey, dah ada dah. Tamis 4X tambah dengan 3Y sama dengan 68. So 4X tambah 3Y sama dengan 68. Okey, kita tengok soalan dekat sini. Soalan dekat sini dia tak mention kat kita guna kaedah metrik. Dia tak mention pun. Guna metrik. Okey, dia tak mention, so boleh guna kaedah metrik lah. Okey, kalau soalan tu kata tidak boleh menggunakan kaedah metrik, kita guna kaedah apa? Kalau dia kata tidak boleh, boleh guna metrik. So kaedah penghapusan. Cuba buat kaedah penghapusan. Penghapusan boleh, penggantian boleh. Cuba. Hari ni kita cuba jawab dengan kaedah penghapusan. Direct dapat. Dia dapat jawapan tu kita tekan kalkulator Tamis Kita tekan kalkulator. Okey pelajar, kita tekan kalkulator dulu yang basic. Sekejap Mana soalan tadi? Okey, so kita tekan kalkulator. Okey, mod equation. So ada 2 pemboleh ubah, 2 unknown So 2
Okay, A1 dia kat sini 2. B1 dia 1. C1 dia 28. Okay, A2 dia 4. B2 dia ialah 3. C2 dia ialah 68. So, kita akan dapat X8, Y12. Tamis. X8, Y12. Ini kalau tekan kalkulator Tekan kalkulator macam ni kosong markah dia nak tengok kaedah. Okey, kaedah penghapusan. Macam mana nak buat? Pelajar dengar suara cikgu. Dan cikgu cakap seorang kan. Dengar? Dengar. Okey, beres. So, samakan dia dululah. Samakan. Nak sama mana? Samakan 4X. So, yang atas ni darab 2 lah. Darab 2. So, 2X darab 2. So, dapat 4X. 2 ni mesti, kalau darab sini, mesti darab semua Mesti darab semua. Tambah 2Y sama dengan 2 darab 28, 56. So, salin balik persamaan yang kedua tu. 3Y sama dengan 68. So, selesaikan. Ni kaedah penggantian penghapusan. Kaedah penghapusan samakan dia. So, settlekan 4X tolak 4X. Tolak lah. Tolak habis. Kat sini pun tolak. 2Y tolak 3Y. So, kita tinggal negatif Y sama dengan 56 tolak 68. 56 tolak dengan 68. So, kita akan dapat apa ni? 56 tolak 68. Negatif 12. So, kalau dua-dua negatif, potong lah. So, Y sama dengan 12. Sama tak jawapan ni? Sama. So, ada proses penukaran dia. Tukar ni, darab ni 1, ada proses dia 1 dan 1 markah. 1 markah lagi kita gantilah dalam mana-mana bersamaan. Gantikan Y ni 12 kat sini. So, kita akan dapat Y pula. Salin balik yang ni Ni persamaan ni. So, 2X tambah Y dia 12 lah. Sama dengan 28. So, dekat sini pelajar boleh tekan kalkulator. Tak ada masalah. Sebab markah dia 1 je. Kalau tak nak tekan, selesailah 12 buat pergi sebelah. So, 28 tolak dengan 12. So, kita akan dapat X sama dengan, kat sini dapat apa ni? 28 tolak 12. 16. 16 bahagi 2, 8. So, kat sini 1 markah. Clear tak? Pelajar. Clear. Okay, yang lain? Yang lain? Clear. Yang lain? Clear. Okay, beres. Okay. Soalan macam ni senang Tapi yang ni kena hati-hati Kena hati-hati. Kalau dia suruh guna metrik, wajib guna metrik. Kalau dia kata guna kaedah penghapusan, guna penghapusan. Kalau kata penggantian, guna kaedah penggantian. Okay, penggantian ni geng-geng admat dia gunalah penggantian tu. Tapi cikgu akan prefer pelajar kaedah penghapusan macam ni. Beres pelajar? Beres? Laju kita ni. Sebab banyak nak bincang ni. Clear? Okay, so take file lah. Take file. Cikgu bagi pelajar rest dulu. Sebelum kita masuk ke barang kalian.
Okey, pelajar dengan cikgu lagi. Buka soalan sebelum kita sambung. Ada nak tanya? Atamis, Danish nak tanya? Yang lain? Ke nak teruskan je? Tak ada, beres. Okey, kita masuk dalam kebarangkalian. Okey, kita tengok soalan kebarangkalian. Sebuah beg mengandungi 8 biji guli hijau. So, kita ada 8 biji guli hijau dan sebiji guli merah. So, ada satu je guli merah. Okey. 2 biji guli dipilih secara rawak dari beg tersebut satu demi satu tanpa pemulangan. Point dia dekat sini tanpa pemulangan. Okey, so kalau tanpa pemulangan ni peristiwa bersandar ke tak bersandar? Soalan cikgu. Bersandar. Yang lain? Sandar ke? Okey, so kita tengok kita cikgu tunjuk animation sikit lah. Okey, so sekarang ni sebuah beg mengandungi 8 biji guli hijau dan sebiji guli merah. So dalam beg ni ada 8 biji guli hijau, sebiji guli merah. Okey. 2 biji guli dipilih secara rawak dari beg tersebut satu demi satu tanpa pemulangan. Okey, kalau tanpa pemulangan dia peristiwa bersandar. Pelajar take note kat situ. Okey, kalau dengan pemulangan peristiwa tak bersandar. Okey, ni point dia Okey, wakilkan situasi di atas dengan gambar rajah pokok. So kalau dia minta kita lukis gambar rajah pokok, kita lukislah guli yang pertama. So kalau cikgu ambil hijau dekat sini, berapa kebarangkalian dia kalau cikgu ambil hijau? Ada berapa hijau? 8. Okey, jadi kebarangkalian dia 8/9. Okey, clear pelajar? Faham lah tu? 8/9. Kalau ambil merah, 1/9. Okey. So kalau cikgu ambil guli kedua, cikgu ambil guli kedua hijau, dia jadi berapa? 7/8. 7/8. Okey, clear? 7/8. Okey, sebab kita dah ambil 1/8. Okey. Kalau yang ni 1/9 merah, kalau cikgu ambil hijau? 8/8. 8/8. Dia. So yang ni ialah HH. Okey, yang ni hijau-hijau, yang ni hijau merah, yang ni merah hijau. So dekat sini clear Okey, so lagi kita tengok. Hitung kebarangkalian. Okey, guli kedua berwarna merah. Mana guli kedua warna merah? So yang ni betul, guli kedua merah, guli pertama hijau, guli kedua merah. So kalau kita nak cari kebarangkalian dia, mesti hijau merah. Hijau 8/9 darab dengan 1/9. 1/8. Yang ni lah. So dapat 1/9. Clear? Okey. Kalau dua-dua biji guli berwarna hijau, yang mana dua-dua warna hijau? Atas kan? HH kan? Jadi 8/9 darab dengan 7/8. So dapat 7/9. Clear? Clear Okey. Yang lain clear? Yang lain clear? Okey. So sekarang ni kalau gambar dia macam ni. Conteng sikit. Nampak. Kita conteng sini Kalau dekat sini 3/5. Kat bawah dia berapa?
2/5. Sebab asal dia 5/5 ni pelajar. Ni ambil kali pertama. Kalau cikgu ambil kali kedua, tanpa pemulangan, 2/4. So kalau kat sini 2, kenapa 3/4? 2/4 lah, kita ambil 1 lagi ni. Okey. So kalau kat sini 2/4, kat bawah pun 2/4 lah. Dia macam tu sifir dia. Kalau kat sini 1/7, kat bawah dia berapa? 8/7. 6/7 lah, sebab asal dia 7/7 sorry. Asal dia 7/7. Clear kat sini Okey, kita cuba jawab soalan awak. Pelajar cuba jawab soalan ni. Soalan ni nombor 5. Pelajar cuba dulu. Cikgu tunggu. Dia kalau gambar macam ni kalau dia bagi macam ni, 4 biji guli biru, 3 biji guli merah. Okey, dicatatkan. So bagi gambar rajah pokok macam ni, terus jawab je. Tak payah kira-kira dah. Kalau asal dia 7/7 ni. Kalau kat sini 4/7, kat sini 3/7. Clear. Okey, soalan ni kena tengok. Dia tanpa pemulangan ke dengan pemulangan kat sini soalan dia. Dekat sini main point dia dimasukkan semula dengan pemulangan. Dia pulang balik. So kalau pulang balik, ambil biru dia tetap sama. 4/7 juga. Sama. Okey, kat sini clear. Okey, seterusnya kita tengok soalan Okey, lengkapkan gambar rajah pokok di ruang jawapan. Seterusnya cari kebarangkalian. Okey, kedua-dua biji guli sama warna. Mana sama warna? Biru-biru. Mana lagi sama warna? Merah-merah. Okey, jadi kira lah. Biru-biru ni kira macam mana? Biru-biru. So dekat sini biru-biru. Jadi 4/7 darab dengan 4/7. So boleh darab lah. Berapa dapat 4/7 darab 4/7? 4/7 darab dengan 4/7. 16/49. Okey, merah-merah. 3/7, 3/7. 9/49. Okey, so sekarang ni kebarangkalian dia kita tengok kat sini. Okey, ruang jawapan dan seterusnya cari kebarangkalian bahawa kedua-dua guli adalah sama. Jadi kita kena tambah lah. Maksudnya kita akan tulis macam ni lah. 4/7. Okey, darab 4/7 tambah 3/7 darab 3/7. So berapa jawapan akhir? Bagi jawapan akhir dia. (25/49). Okey, 2 markah, 3 markah, 4 markah. Clear tak untuk soalan kebarangkalian? Clear? Ya, alhamdulillah clear belaka ni. Yang lain senyap je. Yang lain clear tak? Clear cikgu. Okey. Dia yang penting awak clear lah. Jangan esok keluar soalan macam ni, kita tak nak jawab, man sayang lah soalan macam ni. Okey, cikgu pergi tajuk seterusnya. Okey, tajuk seterusnya. Okey, penakkulan. Penakkulan nak bincang satu je. Awak tak ada soalan ni Awak tengok je.
Okey, awak tengok Okey, first kali dia bagi macam ni pada kita. Kalau nak salin boleh salin lah. Okey, salin yang ni je, tak payah salin soalan atas tu. Okey, jika P maka Q lah. Ni ialah implikasi. Ni formula apa Cikgu ajar? Boleh respon sikit? I ask. Pandai awak I ask. So I ask. I ialah implikasi. Jika P maka Q. Okey, jika P maka Q salin balik je. Okey, kalau akas, jika Q maka P. Terbalikkan dia je. Okey. Songsangan ambil daripada implikasi. Jika bukan P maka bukan Q. Okey, kalau bukan kita nafikan dia. Okey, kita nafikan dia. Kalau dia lebih besar, dia jadi lebih kecil atau sama. Okey, kontrapositif ambil daripada akas, kita nafikan dia. Jika bukan Q, maka bukan P. So, akan jadi macam ni lah. Clear dekat sini? So, yang ni tengok kat sini Tengok kat sini. Okey, yang ni kita nafikan dia. Kalau bukan, mesti jadi macam ni lah. Mesti jadi macam ni. Kalau X, katalah X sama dengan 5. Kalau nafikan dia, X tak sama dengan 5. Kalau X lebih besar daripada 2, nafikan dia X lebih kecil atau sama dengan 2. Okay, Okey, seterusnya. Cikgu sambung sikit lagi. Okey, soalan ni awak boleh tahu, boleh jawab ni. Ni soalan SPM, tak nak bincang lah. Okey, so cikgu nak tunjuk yang B je. Tunjuk B. Yang atas tu senang B buat satu kesimpulan secara arohan. Okay, yang depan kita buang. Lepas tu kita salin nombor yang sama. 8, bracket. 2 ni kuasa 2. Semua kuasa 2. Tolak 4. So tengah dia kita tambah N dah. Jadi N dia 1, 2, 3, 4 titik. Kesimpulan macam ni. Okey, seterusnya. Okey, yang ni dia minta kita bentuk implikasi jika P maka Q dengan anti jadian dan akibat. Okey, dia bagi anti jadian dia 3, akibat dia X kuasa 4 sama dengan 81. Bentuk implikasi. Yang atas tu P anti jadian tu P. Akibat dia Q. Maksudnya jika P maka Q lah. Jika anti jadian maka akibat dia. Okey, kalau dia tentukan anti jadian dan akibat, kalau dia bagi implikasi pada kita macam ni. Dia bagi implikasi kat sini. Mana anti jadian dia? Yang depan kan? X nombor genap. Okey, akibat dia yang kedua lah. Belakang tu. Beres untuk soalan macam ni? Okey ke? Ajar beres. Okey, seterusnya cikgu nak masuk kepada soalan insurans. Soalan insurans ni soalan favourite cikgu lah. Insurans. Okey, insurans pelajar ada 4 jenis insurans 4 jenis insurans. Okey, insurans kesihatan biasa kita paling senang insurans kesihatan lah. Okey, cikgu nak bincang insurans motor dulu. Kalau premis. Okey, kalau premis premis dia macam ni. Soalan mana soalan kebetulan awak tanya premis. Okey, kita tengok percubaan negeri Terengganu lah. Percubaan negeri Terengganu dia ada premis dia ni. Okey. So soalan macam ni Okey, bila sebut saja premis ni ialah hujah. Ni soalan ni nanti cikgu share soalan ni. Okey. So hujah ada 3 bentuk. Hujah ni ada 3 bentuk. Hujah pertama
Dia ada perkataan semua lah. Semua. Contoh macam ni kan, ni semua. Ni hujah satu. Hujah bentuk satu. Kalau hujah dua, jika, maka. Hujah yang ketiga, jika, maka juga. Tapi dia ada perkataan bukan. Dia ada perkataan bukan. Okey, so ni bentuk yang pertama. Dia kalau kita nak buat premis ni senang Yang mana keluar 2 kali kita potong buang Contoh dia kan. Semua gandaan 4 boleh dibahagi tepat dengan 2. 64 boleh dibahagi tepat dengan 2. Yang mana yang keluar 2 kali? Yang ni kan keluar 2 kali kan. Boleh dibahagi dengan 2. Dah keluar sekali. Yang ni boleh dibahagi dengan tepat dengan 2, keluar sekali. So yang dah keluar ni kita tak tulis. Biasanya kita akan potong lah. Kalau pelajar biasa potong. Salin balik 64. Salin balik yang ni, gabung dengan atas. Gandaan 4. Senang je. Cuma ni kena tahulah deduktif ke induktif. Okey, kalau deduktif induktif ni kita guna formula ikut duduk Ikut IKU DUK. Ikut duduk. Ni induktif. Khusus kepada umum. Kalau deduktif, umum kepada khusus. Macam ni macam soalan atas ni. Atas ni umum, yang ni khusus. Ni deduktif lah. Kita tulis deduktif. Boleh? Boleh ni? Boleh Ada nak tanya? Buka mic tu macam nak tanya je. Tamis nak tanya apa? Deduktif, induktif ni. Guna formula cikgu ni Ikut duduk, senang kita nak ingat. Boleh. Kalau dia bagi kesimpulan sama juga. Yang kesimpulan keluar, potong yang mana yang keluar 2 kali. Kalau induktif ni khusus kepada umum. Dia macam ni lah. Contoh semua pelajar cemerlang. A+. Contoh. Ni umum ni. Kalau khusus, okey, contoh Ashraf pelajar cemerlang. Okey, yang ni khusus, direct je. Okey, kalau umum ni biasa macam ni lah umum. Kalau induktif dia terbalik lah, Dia terbalik ya. Kita kena faham. Dia terbalik je, automatik dia jadi induktif. Kalau macam ni, dia deduktif. Umum kepada khusus. Dia terbalik je. Yang ni duduk kat atas pula. Tu je beza dia. Clear? Okey. So, cikgu nak masuk insurans tu sikit. Insurans. Okey, kita bincang 2 jenis insurans Insurans hayat dengan insurans motor lah. Insurans motor dululah. Insurans motor Okey, so kita tengok soalan yang ketiga. Okey, jadual 2 menunjukkan perkadaran premium bagi tarif motor. So ni insurans motor lah. Okey, bagi polisi yang dikeluarkan di Semenanjung Malaysia. So dia dah bagi tarif kat sini. Okey, kita tengok soalan. Macam mana kita nak tackle soalan ni Okay, first kali kita tengok. Puan Siti mempunyai kereta untuk digunakan di Semenanjung Malaysia. So kalau Semenanjung berapa ringgit? Pelajar, Semenanjung berapa ringgit? 26. Clear Sabah Sarawak RM20.30. Tolong tulislah. Sabah Sarawak RM20.30. Okay, first kali kita tengok jumlah yang ingin diinsurankan. Dia bagi RM60,000. Kita buat apa dengan RM60,000 ni?
Tolak 1000 bahagi 1000. Clear Tolak 1000 bahagi 1000. So kita akan dapat 59. Buat apa 59? 59 darab dengan 26. Dapat apa? Satu, 5, 3, 4. Yang lain clear? Okey. So 1, 5, 3, 4. Okey. So sekarang ni kita tengok. Hitung premium bagi kereta Puan Siti untuk polisi komprehensif. Okey. Untuk polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian untuk polisi pihak ketiga. Dia tak kira soalan tu. Dia tanya yang ni. Contoh dia tanya yang ni kan. Polisi pihak ketiga. Basic dia mesti cari polisi komprehensif dulu. Ni asas dia. Mesti cari yang ni. Cari dulu. Mesti cari polisi komprehensif. Okey, so macam mana nak cari polisi komprehensif? Okey, step yang pertama. Rujuk jadual. Tengok CC dia. So CC dia berapa? 1600. Okey, rujuk jadual 1600. Tengok kat mana 1600? Polisi komprehensif Semenanjung Malaysia 1600. Tengok kat mana? Tengok atas dia lah. Kat sini lah. Tak boleh tengok kat sini sebab dia CC dia 1600. Mesti tengok atas daripada dia. Macam ni. Kalau 1700 kena tengok 2200 lah. So kat sini 305.50. 305.50. Step yang kedua, salin balik. 59 darab dengan 26. So kita dapat 1534. Step yang ketiga, kita tambah dia. 305.50 tambah 1534. So tambah dapat berapa? 1839.5. Yang lain dapat? Yang lain dapat tak? Dapat Yang ni ialah premium asas. Ni asas. Okey. Mesti kira NCD dia. Nombor 4, NCD. Discount. NCD ni ialah discount. 35%. Daripada 1839.5. Kira dapat apa? Diskaun 643. 643.83. Okey, yang seterusnya yang ni yang soalan biasa, premium kasar. Premium kasar ataupun premium komprehensif lah. Okey, 1839.50 tolak 643.83. Ini premium kasar. 1839.50 tolak dengan diskaun 643.83. So kita akan dapat 1195.67. Clear kat sini? Clear kat sini? Clear? Yang lain clear? Clear Okey, kalau polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian, berapa persen dekat sini? Soalan B ni, berapa peratus dia? 75%. Okey, 75% ni untuk polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian. Jangan tanya cikgu 75% ni daripada mana? Okey, kalau kita tengok dalam buku teks tunjuk sikitlah. Alang-alang. Okey.
cukai. Cukai tak masuk lagi sikit lagi. Agak sempat sampai cukai. Okey, ni polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian 75%. Okey, ni yang tadi insurans 75%. Okey, mesti 75% daripada premium asas sebelum diskaun so tolong kira 75% daripada 1839.50. So kita dapat berapa? $1379.63. Okey, kira NCD. Yang ni premium asas Ni asas. Kira NCD, diskaun dia 35% lagi. 1379.63. So dapat berapa? Yang lain tolong respon. Diskaun dia 482.87. Jadi premium kasar dia tolak diskaun 1379.63 tolak dengan diskaun 482.87. So kita akan dapat 896.76. Ni untuk pihak ketiga kebakaran dan kecurian. Kalau pihak ketiga saja pelajar, pihak ketiga saja, rujuk jadual rujuk jadual. So kalau pihak ketiga kita tengok kat sini ni rujuk jadual ni kan pihak ketiga. Rujuk jadual 135. So kalau cikgu kira pihak ketiga 135.00 mesti kira NCD 35% daripada 135. NCD ni diskaun. So diskaun dia berapa ringgit diskaun kalau pihak ketiga? Okey, 47.25. So premium kasar dia okey, 135 tolak dengan 47.26, so akan dapat 87.75. Clear tak yang ni? Pelajar lain clear? Nanti tengok balik yang ni cikgu rakam lah, tapi dia kena tunggu 1 jam baru boleh cikgu baru cikgu terima rakaman dia lah. Okey. So untuk insurans motor. Okey, kita pergi kepada insurans hayat. Ini insurans hayat lah. Insurans ada 4 yang ni insurans harta Insurans harta ni senang. Okey, so cikgu nak sentuh insurans hayat. So bila sebut saja insurans hayat, formula lah. Formula. Okey, so insurans hayat kita nak kenal pasti dia senang. Ada perokok dan bukan perokok ni insurans hayat. Formula dia apa dia? Formula dulu. Premium sama dengan nilai muka cikgu contoh kat sini polisi bahagi dengan RMX darab dengan kadar premium per RMX. Okey, formula tidak diberi Kalau ingatlah premium ni dalam tahunan. Okey dah, pelajar dah catat formula. Kita nak jawab soalan yang pertama. Dah Okey, so Encik Ahmad merupakan seorang arkitek berusia 36 tahun. Merupakan seorang perokok. So kita take note dekat sini. Umur 36 dan perokok. 36 sini Ni dan perokok. So sini Okey. Perokok lelaki lah.
Okey, soalan dia menggunakan jadual anggarkan premium tahunan dia. So, berapa premium tahunan? Encik Ahmad perlu bayar. Okey, kalau nilai muka dia 200,000. So, just masuk dalam formula je lah. Nilai muka ni 200,000. Okey, so akan dapat ni premium cikgu ringkaskan 200,000. Bahagi dengan RMX ni ialah 1,000 ni. RMX ialah 1,000. Nilai muka ni, ni 1,000. RMX 1,000. Darab dengan kadar dia RM4.26. Okey, berapa premium tahunan dia? RM285.2. Yang lain dapat tak? Dapat. Okey, alhamdulillah dapat Okey, seterusnya. Ni tengok ramai ni anak murid cikgu ni. Boleh follow cikgu tak? Boleh Okey, so kita sambung sikit lagi. Boleh, okey, beres. Jadual 1.2 menunjukkan pelan insurans hayat dengan kadar tahunan bagi setiap 1,000. Yang ni kan tadi RMX. Okey, yang ditawarkan oleh syarikat insurans yang sama. Okey, so sekarang ni Ahmad nak beli plan bertempoh 5 tahun. So, tempoh 5 tahun dengan nilai muka 150,000. Dia berumur 41 tahun dan seorang yang sihat. So, umur 41 tahun sini Dia nak beli yang ni Dia nak beli yang ni. Okey, hitung premium tahunan. So, formula lah. Premium sama dengan nilai muka 150,000 bahagi dengan 1,000 RMX darab dengan kadar dia 6.83. So, berapa premium dia? $1,024. Okey. Premium tahunan Kalau dia tanya premium bulanan mesti bahagi 12 Kena take note Okey, seterusnya. Ni dia beli pula plan boleh baru dengan nilai muka sama juga. Plan boleh baru sini Jadi kadar dia kat sini So, premium sama dengan 150,000 bahagi dengan 1,000 darab dengan 5.44. Berapa? RM816.00. Hitung beza. Premium tahunan yang perlu dibayar. Okey, berbandingan pelan bertempoh 5 tahun. So, beza just tolak je lah. Beza tolak 1024.5 tolak 816.00. So, clear. Habis untuk soalan ni. Any question? Ada soalan? Ada? Tak ada. Boleh follow cikgu tak? Yang lain boleh? Boleh Okey. So, sukatan serakan sikit sebelum kita masuk cukai last sekali. Sukatan serakan Ni soalan awak punya PPT awak itu. Sukatan serakan. So, cikgu tunjuk slide cikgu lah. Sukatan serakan, cikgu tunjuk slide. Okey, ni cikgu record balik je lah. Okey, first kali dia bagi set data kepada kita. Okey, dia bagi data sukatan serakan data tak terkumpul yang ni yang form 4. So, bila yang form 4, kita kena susun balik. Susun balik turutan menaik. Okey, yang tengah-tengah dia ni ialah Q2, median.
Okey, lepas tu kita ada 4 nombor kat sini kan. Jadi tengah-tengah dia kat sini, okey, ialah Q1. Tengah-tengah antara nombor yang kedua ni ialah Q3. Jadi kalau julat antara kuartil, Q3 tolak Q1. Q3, 38 tambah 39 bahagi 2. Ni Q3. Q1, 31 tambah 32 bahagi 2. So kita akan dapat jawapan dia 7. Beres? Boleh follow yang ni, julat antara kuartil. Okey, seterusnya. Nyatakan nilai pencilan. Apa maksud nilai pencilan? Nilai paling ekstrim. Okey, so kita dapat daripada mana? Okey, kita lengkap jadual dululah. Lengkap jadual. Nilai minimum 19, kuartil pertama tadi kita dah cari, kuartil ketiga dah cari, kuartil kedua dah cari, dah ada nilai maksimum. So kita plot kotak. Okey, so bila kita plot kotak, minimum 19, kuartil pertama, kuartil kedua ataupun medium, kuartil ketiga dan nilai maksimum. So kotak dia macam ni lah. Ni kotak dia. So kalau nilai pencilan paling ekstrim, paling jauh sekali ni daripada data ni. Okey, ni paling jauh. Jadi 19 lah jawapan dia. Julat antara kuartil dalam graf pokok dan daun. Cara mudah. Julat antara kuartil. Okey, sekejap Menarik soalan awak ni. Julat antara kuartil ketiga dengan tolak kuartil yang pertama. Tapi dia takkan ada dalam pokok dan daun Pokok dan daun kita tak boleh cari tu. Boleh cari tapi jauh sangat lah, kita potong-potong kan. Ya, ke perlu susun? Memang kena susun. Yang ni soalan form 4 ni. Yang awak tanya, sekejap Ada satu soalan. Jawab, ada tak soalan cikgu? PPT Form 4. Ya, kebetulan awak tanya. Sekejap, cikgu tunjuk sekejap. Sekejap awak tanya tu. Ada tak? Rasa macam tak ada rasa. Julat tu. Okay, kalau ada cikgu share kemudian boleh? Cikgu nak kena cari dulu ni. Soalan PPT Form 4. Boleh? Boleh cikgu. Okay, beres. Thank you. Kejap, tak puas hati ni kalau orang tanya ni tak boleh cari tak jumpa Sekejap. Okay. Tak apa. Awak tahu yang ni dululah. Yang tadi dulu Yang tadi dulu. Mana tadi? Yang ni dulu Julat antara kuartil ni Boleh Kalau ada bagi plot kotak pada awak tahulah kat mana Q1, kat mana Q2, kat mana Q3. Daripada plot kotak ni kita boleh cari juga julat antara kuartil Okay, so settle. Seterusnya. Yang ni penting. Sekejap. Last kali cukai Kita bincang satu soalan cukai. Satu soalan cukai. Mana soalan cukai awak? Okey, so kita tengok kat sini. Yang atas ni boleh penuhkan pelajar Jenis cukai tu cukai pendapatan. Cukai pendapatan. LHDN kan. Lagi cukai pintu. MPK pihak berkuasa tempatan. Setempatan. Lepas tu kita ada cukai tanah. Jabat tanah dan galian.
cukai jalan JPJ. Lagi cukai perkhidmatan Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Last sekali cikgu tambah satu ni cukai petak. Okey, cukai petak Cukai petak ni untuk apa? Ajar. Cukai petak ni untuk apa? Kediaman macam mana? Cukai tanah di udara pandai awak. Okey. Kediaman berstrata berstrata. Berstrata ni apartmen, kondo, pasapuri. Okey, so settle. Okey, kita jawab satu soalan simple. Cukai. Okey, first kali kita tengok macam mana kita nak tackle soalan ni Okey, Encik Nazar mempunyai jumlah pendapatan tahunan sebanyak 52,770. Bagi saja soalan pendapatan tahunan. So mesti dia nak pendapatan bercukai. Take note lah, pendapatan bercukai. Mesti kena cari. Bagi pendapatan tahunan, nak cari pendapatan bercukai. Okey. Pada tahun 2020, beliau telah menderma. So derma 300. Pada sebuah badan kebajikan yang diluluskan oleh kerajaan. Jadual di bawah menunjukkan pelepasan cukai yang dituntut. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar. Okey, oleh Encik Nazar bagi tahun tersebut dengan mengambil kira rebate cukai sekiranya layak. Okey, nak cari cukai pendapatan Okey, cari pendapatan bercukai dulu. Pendapatan bercukai sama dengan pendapatan tahunan tolak pengecualian cukai tolak pelepasan cukai. Okey, pelajar take note dekat sini. Pengecualian cukai ni ada dua saja, derma atau hadiah. Okey, pendapatan tahunan dia tadi dah ada dah berapa? 52,770. 52,770 tolak. Ada tak derma? Ada, 300. Okey, tolak dengan pelepasan cukai. So pelepasan cukai kat sini lah. So kita tambah je semua. Kat sini limit 7,000. Okey, so tambah semua kosong. 15. So 10. 20. 20,500 tolak. So dapat berapa kat sini? Tolong cikgu kira. Ni betul Izham Okey, so 31,000. Okey, so kita nak cari cukai pendapatan. Cukai pendapatan. Okey, kalau 31,000, pelajar kena take note bawah 35K kita ada rebate 400. Ni dia akan terima rebate lah sebab pendapatan bercukai dia bawah 35K Okey, cukai pendapatan. So yang ni kita rujuk jadual lah. 31,000. So cikgu rujuk kat sini Cikgu tak ready dengan jadual 31,000 pula jadual dia. Okey. So 31,000 kita tengok kat sini Okey, untuk 20,000 pertama kita bayar 150. So 150 tambah dengan kita kira lah 31970 tolak dengan 20,000 tadi. Darab dengan berapa persen tadi dan jadual dia? 3%. So tolong cikgu kira. Dapat berapa? 359.1. Ni dah total So dekat sini cukai pendapatan. Kalau dia tanya cukai pendapatan,
yang perlu dibayar. Ya, kita tolak rebate Mana? Yang ni Okey, total Okey, sorry. Okey. Sekejap, cikgu baca sikit. Okey, ni 359.1. So, total dia awak akan dapat 509.1. Okey. Cukai pendapatan perlu dibayar 509.1 tolak dengan 400. So, dia kena bayar 109.1. Ni mesti tulis macam ni 0.10 ringgit Ringgit mesti tulis, jangan tulis RM2.50 macam ni salah ni. RM2.50. Mesti 509.1 salah Dia mesti 509.10 ringgit kan. Okey. Oh, bekerja kita untuk soalan ni. Yang lain belajar cuba boleh? Boleh Cukai dia keluar simple-simple je. Boleh? Okey. Ada soalan tak? Cikgu nak buka soalan. Sebelum kita stop, cikgu stop dulu Stop dulu.